Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Apa khabar hari ini tuan-puan? Dalam kuliah pendek pada pagi ini, Pak Haji nak ceritakan sedikit tentang garam rendaman kaki, yang mana merupakan salah satu daripada metodologi pengobatan. Kalau kita tengok di negeri Kedah ni ada tempat nama Lenggung, air panas. Jadi orang pergi berendam separuh badan, ada yang benar kaki saja dan sebagainya. Begitu kalau Indonesia, tempatnya nama Garut, tempat rendaman air panas. Jadi ada sulfur di dalamnya, iaitu belerang. Apakah fungsinya? Sebenarnya mineral-mineral seperti belerang ataupun apa juga mineral bila dipanaskan dia jadi aktif. Jadi terbaiknya bila kita rendam, dia mengaktifkan saraf di bawah tapak kaki kita. Jadi apatah lagi kalau kita gunakan garam daripada pergunungan Himalaya. Garam pink yang kita gunakan itu sangat-sangat membantu dalam perawatan. Dan tidak juga dinafikan kerana percampuran garam itu dengan pokok ataupun dengan serbuk daripada hempedu bumi, Endographis paniculata. Bila dicampurkan begitu, bila kita rendam, ubat itu masuk melalui kaki. Nah, mungkin ramai di kalangan kita yang tak faham tentang, selalu orang beranggapan ubat itu harus makan. Kita ada ubat yang dititiskan di mata nama wave. Kita ada ubat yang bentuk spraylogi, produk-produk spraylogi. Dan ada satu kaedah lagi, iaitu rendaman dengan garam yang dicampurkan dengan herba, iaitu ubat yang kita masukkan ke dalam tubuh badan melalui kaki. Ini dilakukan bagi orang yang tak sihat sangat dalam tubuh badannya, itu sudah jadi komplikasi ataupun kelebihan ubat, ataupun kerana dia dah makan bermacam-macam tapi tak sembuh, kita gunakan metodologi ini. Jadi ini harus dipelajari. Bila kita cakap pasal obat, bukan mestinya makan, boleh juga ubat melalui kaki. Ada satu istilah yang selalu kita jumpa, pembunuh dari kaki. Kerana daripada kaki ini juga terdapat eboli. Eboli ni maksudnya darah-darah beku. Yang ada setengah orang menyebut selepas saja melakukan urutan ada orang meninggal. Kerana darah beku itu mengalir melalui urat darah, langsung dia pergi ke jantung, menyebabkan berlakunya blok di jantung. Jadi oleh sebab itulah, maka bagaimana caranya kita nak mencairkan darah yang beku, terutama di bahagian kaki. Kita pun selalu kita dapat melihat bahawa orang yang sakit, dia bermula dengan sakit di kaki. Kalau perempuan, kalau sakitnya di rahim pun terasa pada bahagian kakinya. Kalau orang yang ada asid urik pun terasa pada tumitnya di bahagian kaki. Rheumatoid arthritis juga selalu berlaku di bahagian kaki. Jadi kita dah guna berbagai ubat cuba untuk keluarkan melalui usus, melalui keringat peluh, tetapi masih lagi tertumpuk di bahagian kaki. Jadi bagaimana cara nak keluarkannya itu? Keluarkan dengan garam, detoksifikasi. Bila mana garam itu dicampur dengan hempedu bumi. Jadi ramai di kalangan kita yang mengadu bahawa bila menggunakannya lutut pun sembuh, hilang sakit lutut tu. Ini adalah kelebihan. Yang keduanya, dia menguatkan tulang. Kerana di dalam garam itu bukan sebarang garam, warnanya pink, menunjukkan ada unsur-unsur seperti ferrum, magnesium, selain daripada kalsium, fosforus. Ada 84 mineral yang ada di dalamnya. Kita tengok orang-orang ataupun orang-orang yang tinggal di gunung, ketika mereka minum air daripada pergunungan Himalaya, ada garam ni, usia mereka panjang. Dan begitu juga kita tengok seekor kambing yang kuat kakinya kerana dia sering menjilat garam.
Kalau kita belajar di Universiti Pertanian juga ada diajar tentang bagaimana haiwan ruminan, haiwan seperti lembu, ya, kita berikan dia dengan garam. Kadang-kadang kalau tak cukup garam tu, kita buat sendiri garam tersebut. Namun begitu, bahawa Allah Ta'ala telah membuat garam yang istimewa daripada gunung ini. Bila kita mengambil, kita berfikir, kita bersyukur, kita akan dapat manfaatnya. Jadi itulah rahsia bagaimana kesihatan itu boleh digerakkan daripada kaki. Jadi kalau kita nak rawat seseorang, kita selalu guna kaedah bekam. Kita juga boleh mensinergikan antara bekam dan juga rendaman di bahagian kaki ini. Jadi yang penting, kalau ada orang datang kepada kita, kita bertanya, adakah dia sakit kaki? Adakah dia kebas kaki? Adakah dia sakit lutut? Kalau ada isyarat di kaki, di tumit, di lutut, itu menandakan perlu kepada rendaman garam ini. Dan istimewanya bila kita nak rendamnya. Pagi boleh, petang boleh, malam boleh. Cuma kalau kita rendam pada waktu malam, dia dapat deep sleeping. Sama juga orang yang mandi, ya, mandi garam. Ya, ketika dia mandi garam, itu dia akan dapat deep sleeping. Jadi apapun kita ingat bahawa pembunuh daripada kaki, racun daripada kaki, saraf daripada kaki, rawat juga di kaki dengan menggunakan garam rendaman kaki ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.